rasminya Istana Bukit Kayangan di Shah Alam. Istana yang terletak di atas bukit ini mempunyai bentuk seni bena rumah Melayu dengan mempunyai bumbung berbentuk condong setinggi 26.49 meter. Kini, Istana Bukit Kayangan telah menjadi suatu mercutanda yang menjadi kebanggaan seluruh penduduk negeri Selangor. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi edisi 30 Jun bersama saya Azamudin Hussein. Insiden bot karam di perairan Kemasin Bacok, Kelantan malam tadi meragut nyawa 4 pemancing. Manakala 4 lagi masih hilang. Timbalan Ketua Polis Kelantan SAC Abdullah Muhammad Piah berkata, operasi mencari dan menyelamat digerakkan sebaik sahaja menerima laporan tragedi itu. Kejadian berlaku kira-kira jam 8.30 malam ketika bot membawa 20 orang sedang menuju ke jeti selepas selesai aktiviti memancing dan mencandak sotong. Bagaimanapun, bot di badai ombak besar berikutan ribut menyebabkan ia karam kira-kira 10 batu nautika dari pantai. 12 pemancing diselamatkan bot nelayan lain yang berada di lokasi kejadian. Operasi mencari pemancing yang masih hilang disambung semula pagi ini melibatkan pelbagai agensi. Baik, hari ini berlangsung proses pengundian awal bagi pilihan raya kecil Dun Chini. Melibatkan 18 pemilih berdaftar terdiri daripada anggota polis. Proses pengundian berlangsung di Balai Polis Chini Pekan Pahang dan untuk butiran lanjut, kita terus ke lokasi bersama wartawan Andy Reza Rohadian. Silakan Endai. Ya, Azam, PRK Dun Chini mencatat sejarah tersendiri kerana yang pertama diadakan selepas Kerajaan Perikatan Nasional PN mentadbir negara. Penjalanan pilihan raya juga diadakan dalam suasana norma baharu bermula dengan sesi penamaan calon dan aktiviti kempen pada 20 Jun lepas. Untuk makluman anda, 18 pengundi awal bagi PRK Dun Chini hari ini terdiri daripada anggota dan juga pegawai polis Diraja Malaysia PDRM. Balai Polis Chini merupakan satu-satunya pusat pengundian awal yang dibuka bermula pukul 8 pagi hingga 12.30 hari. Hanya satu saluran mengundi dibuka, kesemua pemilih berdaftar akan mengundi di saluran sama. Bagaimanapun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah mengeluarkan cadangan masa keluar mengundi seperti yang tertera dalam kad pengundi. Ia bagi mengelak para pemilih berdaftar berkumpul di pusat pengundian pada waktu yang sama. Masa keluar mengundi yang dicadangkan adalah 8 pagi hingga 10 pagi atau 10 pagi hingga 12.30 hari. Kad pengundian tersebut turut membolehkan pemilih berdaftar melakukan semakan awal mengenai maklumat pengundian tanpa perlu bersesak atau pergi ke barung SPR pada hari pengundian. Kad pengundian perlu dibawa bersama kad pengenalan sebelum para pengundi dibenarkan masuk ke saluran pengundi. Untuk makluman anda, pengurusi SPR Datuk Azhar Azizan Harun sebelum ini memaklumkan satu prosedur operasi standard SOP khas akan digunapakai sepanjang PRK Dun Chini yang berlangsung dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia bagi mengelak risiko penularan jangkitan wabak COVID-19. 10 perkara diberi penekanan dalam SOP khas tersebut. Salah satunya adalah mengenai kawalan kehadiran perlu dalam jumlah yang minima. Selain itu, penjarakan sosial juga perlu dipatuhi di pusat pengundian. Semua pengundi wajib memakai pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman sepanjang proses pengundian awal. Individu dengan suhu melebihi 37.5 darjah Celsius atau yang memiliki gejala COVID-19 tetap akan dibenarkan mengundi di dalam kemah khas yang dipantau oleh pegawai kesihatan. Kerani pengundian akan mencalit jari
telunjuk kiri para pengundi dengan dakwat khas pilihan raya menggunakan berus pakai buang. Nama dan juga nombor telefon pengundi akan direkodkan di pintu keluar sebelum para pengundi dibenarkan meninggalkan pusat pengundian. Untuk makluman anda, berdasarkan data SPR, pemilih berdaftar bagi PRK Don Chini adalah sebanyak 20,990 pengundi. PRK Don Chini menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara calon Barisan Nasional BN dan 2 calon bebas. Ia diadakan susulan kematian penyandangnya Allahyarham Datuk Seri Abu Bakar Harun. Baik, sekian dahulu perkembangan awal bagi hari pengundian awal PRK Don Chini. Saya akan bawakan perkembangan semasa dalam Selamat Pagi Malaysia dan juga semasa 11 dan berita tengah hari nanti. Untuk berita lain dalam Berita Pagi, kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Baik, kerajaan membenarkan semua taman tema termasuk taman tema air menyambung operasi bermula esok. Di Malaysia, terdapat 54 taman tema dengan jumlah tenaga kerja melebihi 10,000 orang. Pengusaha semua taman tema perlu mematuhi SOP yang ditetapkan, termasuk memastikan penjarakan sosial dipatuhi pada setiap masa. Had pengunjung adalah berdasarkan kapasiti ruang serta saiz taman tema tersebut. Pengunjung juga perlu menjalani proses pendaftaran melalui aplikasi MySejahtera serta pemeriksaan suhu badan dan juga penyediaan hand sanitizer. Bagi pengusaha taman tema air khususnya, mereka perlu mengikut garis panduan pengurusan dan penyelenggaraan kolam renang awam oleh pihak berkuasa tempatan serta garis panduan pemantauan kualiti kolam air. Garis panduan dan prosedur operasi standard SOP boleh dirujuk di portal Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Sebanyak 3 kes baharu COVID-19 dilaporkan sehingga semalam, menjadikan kes kumulatif positif di negara ini 8,637 kes. Ia melibatkan 2 kes tempatan yang dikesan melalui saringan pra-prosedur perawatan dan di tempat kerja, manakala satu lagi melibatkan kes import. Sehingga kini sebanyak 4 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal banyak 121 kes, iaitu bersama dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Dalam pada itu, kes pulih dan dibenarkan di Kerajaan Persekutuan akan berlaku adil dan mengetepikan soal politik bagi membangunkan semula ekonomi negara yang terjejas kerana COVID-19. Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, memberi jaminan akan berganding bahu dengan semua negeri dalam usaha menangani cabaran ekonomi untuk kepentingan rakyat. Kita tidak timbul soal perbezaan politik kerana ini tanggungjawab bersama. Negeri dan persekutuan mempunyai tanggungjawab bersama, apatah lagi dalam pasca pandemik COVID-19. Beliau menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Selangor yang turut dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari.
Pelan Induk Pembangunan Franchise Nasional 2021-2025 kini sedang dirangka bertujuan merancakkan lagi pertumbuhan industri franchise negara. Sebelum itu, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kabinet NSHP giat mengadakan sesi rundingan bersama pemegang taruh industri franchise bagi mendapatkan maklum alas. Pelan baharu itu bersifat mesra perniagaan dan memudahkan peserta membangunkan perniagaan franchise dari segi birokrasi. Apabila mereka mengeluh, apabila memohon lesen untuk operasi, permit dan sebagainya, dia mengeluh kerana kadang-kadang terlalu banyak pihak berkuasa. Jadi dia kata, mengapa tidak dibuat dalam satu one stop saja, di mana pergi ke tempat itu segalanya boleh diselesaikan di situ. Itu betul lah, memang masih ada masalah begitu ya. Kerajaan berharap menerusi pelan induk berkenaan akan memperbanyakkan lagi jenama franchise tempatan dan seterusnya mampu meneroka pasaran antarabangsa. Nilai hasil dagangan industri franchise direkodkan sebanyak 13 bilion ringgit tahun lalu. Peningkatan 2 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya menandakan prospek besar industri berkenaan. Baik, ini pula di Melaka. Kerajaan negeri sedang merancang strategi untuk memperunggul usahawan wanita menerusi agensi kewangan seperti Amanah Ikhtiar Malaysia AIM. Menurut Esko Wanita Pembangunan Keluarga dan Hal Ehwal Kebajikan Negeri, Datuk Latifah Omar, golongan ibu tunggal antara yang akan diberi fokus dalam strategi itu. Pihaknya juga sedang berusaha mengadakan bengkel untuk memberi penerangan kepada usahawan wanita berkenaan penggunaan teknologi khususnya internet untuk mereka berniaga. Di Jabatan Pembangunan Wanita sendiri pun kita dah mulalah menggunakan, kita ikut SOP, memanggil 30 orang, 15 ke 20 orang termasuk pegawai guru yang mengajar. Mereka juga diberi tunjuk ajar cara mendedahkan diri, memasarkan dan juga mengajar mereka membuat kuih-kuih yang menarik perhatian. Tujuan perancangan strategi itu adalah membantu usahawan wanita terjejas ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Sebanyak 81 projek peringkat negeri dan 28 projek persekutuan dikenal pasti sebagai projek tertangguh di Johor. Sehingga Jun, kos perbelanjaan sudah mencecah lebih 46 juta ringgit daripada kos keseluruhan kira-kira 92 juta ringgit. Esko Kejuraya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Muhammad Solihin Badri berharap agar kontraktor terlibat segera menyiapkan projek yang tertangguh. Untuk tambahan masa disebabkan COVID ialah 114 hari. Dan sekiranya mereka memerlukan tambahan, dia kena come up dengan reason, dokumen yang kuat. Beliau ditemui selepas menyerahkan projek jambatan Sungai Plantong di Johor Bahru. Pelbagai projek tertangguh disebabkan penularan COVID-19, namun kini perlu digerakkan semula selepas Johor sudah diisytihar sebagai zon hijau. Kelewatan bagi menyelesaikan setiap projek juga boleh dikenakan denda. Baik, Kementerian Kesihatan merafak sembah atas perkenan Sultan Johor. Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar membiayai kos baik pulih wad perubatan perempuan Hospital Sultanah Aminah HSA yang mengalami kebakaran. Menterinya, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, pihak kementerian menzahirkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan baginda. Proses baik pulih wad berkenaan dapat disegerakan hasil inisiatif baginda. Saya ingin merafak sembah terima kasihlah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor kerana berkenan untuk membantu membaik pulih dengan cepat, kerana kalau mengikut proses KKM mungkin mengambil masa yang lama dan titah tuanku untuk tiga pihak ini duduk, iaitu Bomba, JKR dan juga KKM untuk menyiapkan plan yang terbaik untuk disiapkan. Ada sedikit sebanyak perkara yang perlu dibuat, terutama sekali
kompleks yang terbakar tu satu ward yang dipanggil ward PP1 wanita. Yang terbakar tu panel yang ada bekalan oksigen, bekalan elektrik semua. Jadi keseluruhan bangunan tersebut perlu dibuat rewiring. Dalam pada itu, pemeriksaan terhadap sistem pendawaian elektrik di semua hospital bawah KKM di seluruh negara akan dilaksana bagi memastikan insiden sama tidak berulang. Pengambilan vaksin tambahan seperti influenza sangat digalakkan bagi meningkatkan sistem imunisasi badan. Ini kerana selain vaksin wajib di bawah program imunisasi kebangsaan, vaksin tambahan dapat melindungi diri daripada mudah diserang selesema dan batuk. Sebenarnya digalakkan sebab selain daripada vaksin yang tersenarai dalam program imunisasi kebangsaan, kita ada sehingga kini kita ada 10 jenis vaksin untuk mencegah 12 penyakit cegahan vaksin. So dalam 10 jenis itu tak termasuk vaksin influenza. So sebenarnya vaksin ini sangat digalakkan sebab dia of course lah dia boleh mencegah penyakit influenza lah. Sebab penyakit influenza ni kita tengok kadang-kadang dia punya tanda-tanda tu macam kita kata tanda-tanda biasa je, demam, batuk, sesema kan. Tapi sebenarnya setengah-setengah orang tu dia punya komplikasi dia boleh jadi teruk jugalah. So kita galakkan. Ibu bapa juga amat disarankan mengambil vaksin tambahan untuk anak sebagai pelindungan kesihatan tambahan selain menguatkan imunisasi badan. Program melabuhkan Unjam terus diperluas dengan Pulau Redang menjadi lokasi kelima pelaksanaan usaha memastikan kelestarian sumber perikanan Terengganu. Jabatan Perikanan Malaysia bersama-sama 120 nelayan di Pulau Peranginan itu melabuhkan 20 unit Unjam bagi meningkatkan sumber pendapatan penduduk. Konsep yang kita buat ialah konsep unjam secara komuniti. Dengan makna kita nak supaya komuniti nelayan sama ada MyKP yang kita ada di Pulau Redang hari ini ataupun Persatuan Nelayan Kawasan supaya mereka rasa bahawa unjam ini adalah hak mereka. Bukan milik jabatan. Sama-sama jaga, sama-sama ambil manfaat, sama-sama sulang ganti daun bila daun rosak dan sebagainya, dan mereka menjadi mata dan telinga kita untuk mengawasi sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang di laut. Matlamat kita ialah supaya nelayan kita ada tempat tangkapan, sama ada bagi nelayan sepenuh masa ataupun bagi perikanan rekreasi. Program melabuhkan Unjam dapat meningkatkan sumber perikanan serta memastikan nelayan memperoleh sumber pendapatan berkekalan. Serta Unjam-unjam kita buat yang dekat dengan pantai, dekat dengan Kuala supaya nelayan cepat balik. Orang Terengganu kata jelok. Kalau musim terkujuh ni, dia keluar kejap, kemudian kalau gelap dia balik. Dia cepat balik ke Pengkalan. Sebab tu kita buat Unjam atau Tukun kita buat di dekat dengan Pengkalan. Mana dalam 4.5 batu ke bawah dengan Pengkalan. Program di Pulau Redang sebelum ini ditangguhkan kerana penularan COVID-19 namun disambung semula selepas kerajaan berjaya mengawal pandemik berkenaan. Baik, sedikit perkembangan sukan. Pelumba Moto3 negara Khairul Idham Pawi mahu memberi aksi terbaik selepas menghadapi pelbagai halangan musim lalu. Beliau yang dikenali sebagai Super Kip mewakili Petronas Sprinter Racing hanya sempat menyertai 3 perlumbaan awal saingan Moto2 musim lalu sebelum mengalami kecederaan serius di bahagian jari kelingking. Bagi saya dalam 3 minggu lepas saya dah start training. Bila dah boleh keluar daripada negeri semua, saya training dekat SIC dengan SIC punya talent. Lepas tu saya terima kasihlah kepada SIC sebab bagi kita orang training dekat track dan juga kepada Abang Fahmi ZK Racing sebab diorang siapkan jentera semua. Super Kip kembali bersaing dalam kategori Moto3 musim ini, menamatkan saingan Grand Prix GP Qatar di tangga ke-26 awal Mac lalu. Penularan pandemik COVID-19 juga merejatkan perancangannya apabila penganjur menangguhkan beberapa saingan GP. 4 tahun lalu, Khairul Idham yang ketika itu bersama Honda Team Asia mencipta sejarah tersendiri apabila meraih 2 kemenangan di GP Argentina dan Jerman sebelum pasukan mengangkatnya ke kelas pertengahan pada musim 2017.
Saudara, kita ke perkembangan luar negara. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengingatkan semua negara bahawa usaha melawan COVID-19 masih belum berakhir kerana penularan pandemik masih berlaku dengan pantas. 6 bulan sejak penularan COVID-19 berlaku, jangkitan global sudah melebihi 10 juta kes pada Ahad lalu dengan 500,000 daripadanya membabitkan kematian pesakit. The hard reality is this is not even close to being over. Although many countries have made some progress globally, the pandemic is actually speeding up. Selain jangkitan baru, ada juga negara mengalami gelombang penularan kedua seperti di Beijing, Korea Selatan dan Jepun selepas melonggarkan sekatan pencegahan. WHO menasihati semua negara supaya terus melaksanakan langkah pencegahan bagi mengurangkan risiko jangkitan dalam kalangan penduduk. Baik, momentum bantahan aman terhadap dasar pengambil alihan tanah Palestin terus melonjak apabila protes semakin meluas diadakan di tebing barat dan Gaza. Selain mengutuk pelan Israel itu, peserta turut mendesak rakyat Palestin terus bersatu bagi menggagalkan dasar Israel itu. Mereka turut merayu komuniti antarabangsa menyokong perjuangan Palestin kerana jika dasar pengambil alihan tanah diteruskan, ia merupakan satu lagi bentuk penindasan terhadap rakyat Palestin. Kerajaan Israel pimpinan Benjamin Netanyahu dijangka memulakan perbincangan peringkat kabinet bagi memulakan dasar peluasan wilayah Israel bermula 1 Julai ini. Buat permulaan, Israel merancang mengambil alih penempatan Palestin di tanah diduduki di tebing barat dan lembah Jordan. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah EU mengutuk dasar Israel itu kerana wilayah tersebut merupakan milik Palestin yang dilindungi di bawah undang-undang antarabangsa. Selain Fatah, Hamas turut menggerakkan protes aman tetapi pada masa sama melabel tindakan Israel itu sebagai satu perisytiharan perang ke atas Palestin. Sementara itu, protes membantah rancangan Israel mengambil alih tanah Palestin turut diadakan di beberapa bandaraya di Itali. Peserta protes melahirkan kebimbangan jika Israel meneruskan rancangan itu. Ia akan menyemarakkan lagi tentangan dan konflik terhadap rejim Yahudi. Ia sekaligus meletakkan rantau berkenaan di dalam konflik bersenjata berpanjangan selain menamatkan harapan untuk perdamaian kekal dicapai oleh Israel dan Palestin. Menurut penganjur, protes aman berlangsung di 18 bandaraya di Itali, antaranya Rome, Milan, Naples dan Bari. Peserta protes mendesak kerajaan Itali turut memainkan peranan bagi menggagalkan dasar Israel itu. Selain komuniti Palestin di Itali, parti politik dan badan bukan kerajaan serta kumpulan hak asasi manusia negara berkenaan turut menyertai protes aman. Mereka menyifatkan tindakan Israel merancang mengambil alih wilayah Palestin sebagai membelakangkan undang-undang antarabangsa. Baik, unit elit Tentera Pembebasan Baluch BLA mengaku bertanggungjawab melancarkan serangan ke atas bursa saham Pakistan di Karachi yang meragut 10 nyawa termasuk penyerang. Polis Karachi turut merampas senjata automatik dan bahan letupan daripada 4 penyerang yang berjaya dibunuh. Dalam serangan itu, 4 pengawal keselamatan dan seorang anggota polis terbunuh selain orang awam. Kesemua penyerang berjaya ditembak mati dalam tempoh 8 minit selepas melepaskan tembakan dan membaling bom tangan di bursa saham Pakistan semalam. Menurut polis lagi, penyerang didapati membawa bekalan makanan dan menandakan mereka bersedia untuk menawan bangunan berkenaan dengan menahan tebusan. BLA merupakan salah satu gerakan pemisah yang masih aktif di Pakistan. Pada 2018, BLA menyerang konsulat China di Karachi dan menyebabkan kematian 4 orang. Tahun lalu, BLA menyerang sebuah hotel 5 bintang di Gwadar yang merupakan pelaburan dari China. Gerakan itu menentang pelaburan China di Pakistan kerana mendakwa ia tidak memberi manfaat kepada penduduk tempatan. Pada mulanya, BLA berjuang bagi mendapatkan wilayah autonomi bagi Baluchistan tetapi berubah menjadi kumpulan pemisah radikal. Ia telah disenarai sebagai pertubuhan pengganas di Pakistan, United Kingdom dan Amerika Syarikat.
Dalam perkembangan sama, Kementerian Dalam Negeri Pakistan berikrar akan menamatkan gerakan pemisah Tentera Pembebasan Baluch BLA. Menterinya Ijaz Ahmed Shah berkata, siasatan terperinci sedang dijalankan dan pihaknya yakin akan dapat menahan perancang utama serangan ke atas bursa saham Pakistan di Karachi. Pasukan Keselamatan Pakistan sebelum ini berjaya membubarkan pergerakan itu, namun BLA berjaya menyatukan semula anggota dan melancarkan serangan terbaru di Karachi. Saudara, ini pula di Afghanistan, kumpulan Taliban didakwa mendalangi serangan ke atas sebuah pasar di Helmand yang membunuh 23 mangsa termasuk kanak-kanak. Serangan berkenaan berlaku ketika kerajaan dan Taliban sedang bersedia menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan keganasan yang berlarutan selama 2 dekad. Sejurus serangan berakhir, mangsa yang majoritinya mengalami kecederaan parah dikejarkan ke Hospital Helmand. Sekurang-kurangnya 15 pengunjung pasar di Saning dilaporkan cedera. Serangan roket pertama mengenai pasar berkenaan tepat jam 9 pagi waktu Afghanistan disusuli serangan bom kereta. 2 anggota Taliban disahkan maut selepas merancarkan serangan. Menurut tentera Afghanistan, modus operandi serangan Taliban menyamai serangan ke atas pasar berkenaan. Taliban bagaimanapun menafikan tuduhan itu tetapi mengaku bahawa ada anggotanya yang menjadikan tentera sebagai sasaran serangan. Presiden Ashraf Ghani mengutuk serangan tersebut kerana menjadikan orang awam sebagai sasaran. Menerusi satu kenyataan, beliau menyeru Taliban menghentikan serangan dan kembali berunding bagi mencapai perjanjian damai. Baik, pengawal pantai Turki mendakwa pihak berkuasa Greece membocorkan bot milik pendatang tanpa izin sehingga menyebabkan ia karam di Laut Aegean. Tindakan itu dilakukan pengawal pantai Greece bagi menghalang pendatang terbabit mendarat di pulau di perairan Greece. Dalam insiden terbaru, pengawal pantai Turki menyelamatkan 35 pencari suaka dan meneruskan operasi mengesan 4 pendatang yang hilang di dalam tragedi bot karam di perairan berhampiran Ayvalik. Selain membocorkan bot getah pendatang, pengawal pantai Greece juga didakwa mencabut tangki minyak sebelum menunda bot ke perairan Turki. Pendatang yang diselamatkan pengawal pantai Turki mendakwa mereka turut dipukul oleh pihak berkuasa Greece. Menurut Turki, ia bukan perkara baharu kerana pada 6 Jun lalu, pengawal pantai Greece menembak bot menyebabkan ia karam di Laut Aegean. Insiden sama turut berlaku pada 2 Mac apabila pihak berkuasa Greece melakukan perkara sama sehingga bot dinaiki pendatang karam di perairan berhampiran daerah Bodrum. Greece merupakan salah satu pintu masuk kepada pendatang mencari kehidupan baru di Eropah. Baik, sekurang-kurangnya 122 kanak-kanak dan remaja berusia daripada 1 hingga 17 tahun terbunuh dalam perang kerajaan Filipina terhadap penyalahgunaan dadah. Susulan pendedahan itu, 2 pertubuhan berkaitan keganasan dan hak untuk kanak-kanak mendesak Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengambil tindakan segera menghentikan pembunuhan ke atas kanak-kanak dan remaja Filipina. Laporan dikeluarkan Pertubuhan Dunia menentang penyiksaan OMCT dan Pusat Pembangunan dan Hak Kanak-kanak CLRDC Filipina ketika Majlis Hak Asasi Manusia PBB sedang bersiap sedia membuat penilaian terhadap situasi di Filipina. Situasi di Filipina akan disentuh badan di bawah PBB apabila memulakan sidang ke-44 di Geneva hari ini. Majlis Hak Asasi Manusia PBB telah meminta pesuruhjaya tingginya Michelle Bachelet menyiapkan laporan bertulis untuk dibentang pada sesi itu. Diikuti Baik, saudara, berita pagi edisi 30 Jun berakhir di sini. Terus setia bersama Berita RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.